Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 27 Julai 2021 bersama saya Fidak Yahanan Sahni. Tumpuan berita malam. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah merasmikan pelancaran Orang Ulu Chamber of Commerce and Industries OUCCI di Kuching pada Selasa. Menurutnya, OUCCI merupakan batu loncatan bagi komuniti Orang Ulu, terutamanya untuk pengusaha Orang Ulu bagi menandakan permulaan perjalanan yang baru dan progresif untuk komuniti perniagaan kaum tersebut dengan peruntukan dana benih berjumlah 10 juta ringgit. Actually, your 10 million is to start it off. Then the engine will be there and will move the car. And therefore, the seed capital of 10 million is to start your Chamber of Commerce. And after that, I believe with the expertise mentioned by Datuk Gerawat Gala and the President, you'll be running at the fast speed after that on your own. Dalam pada itu, Timbalan Speaker Dun Sarawak yang juga penasihat OUCCI, Datuk Gerawat Gala memberitahu sekiranya bukan sokongan Ketua Menteri dengan persetujuannya meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit sebagai dana benih, pelancaran OUCCI ini mungkin tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, bercakap dalam sidang media, Ketua Menteri memberitahu 3 perkara perlu dititik beratkan bagi pelaksanaan pilihan raya negeri PRN Sarawak, iaitu pertama, mengambil kira keadaan pandemik COVID-19. Kedua, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR perlu memuktamadkan prosedur operasi standard SOP untuk mengadakan pilihan raya dan bagi Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk mengutamakan keselamatan serta kesihatan rakyat daripada ancaman COVID-19. There are 3 things that we have to consider. Number 1 is our COVID situation. Whether our COVID situation has improved, which is based on the figures, facts and figures. That's number 1. Number 2, whether the Election Commission has finished their SOP in that set of situation. What sort of SOP? That has to be decided by the Election Commission. Number 3, as far as we are concerned, health is more important. We do not want be the cause of this, what happened in Sabah. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menambah bahawa kerajaan GPS di bawah naungan beliau memerlukan mandat baharu dari rakyat untuk melangkah ke hadapan. GPS, the present government also need a new mandate. We need the mandate for us to move forward. So it's up to the strategic agency like Ministry of Health, Election Commission, really to weigh all this. Because the decision is their side. So we just wait what happened within 1 or 2 weeks. Berita seterusnya, lebih 90% masyarakat di daerah Tatau mendapat suntikan vaksin COVID-19 dos pertama dan 70% lagi dos kedua. Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, ini merupakan pencapaian yang membanggakan dalam usaha mencapai imunisasi kelompok pada Ogos depan. Seperti kita tidak maklum, ini untuk memerangi COVID ini adalah satu kerjasama semua pihak, semua kita untuk memastikan kita dapat melawan COVID yang sedang melanda atau sedang menyerang kawasan kita atau kita di Sarawak atau di seluruh Malaysia atau di dunia ini. Jadi selepas beberapa bulan pusat pemberian vaksin di Tatau sini, saya rasa pada masa sekarang dekat 98% telah menerima dos pertama dan yang kedua mungkin 70%. Inilah satu pencapaian yang amat baik di mana masyarakat atau rakyat di Tatau di sini menerima vaksin dengan sepenuhnya. Dengan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama
sama mantuk, sama nulung, memastikan awak ke semua rakyat tu tadi boleh menerima vaksin, awak akan jaga pengerai. Menteri Muda, Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, ini merupakan pencapaian yang membanggakan dalam usaha mencapai imuniti kelompok pada Ogos depan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyampaikan sumbangan hasil tani daripada Jabatan Pertanian dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan PPK kepada petugas PPV Dewan Sukan Tatau pada Ahad. Sementara itu, Pegawai Pertanian bahagian Bintulu, Anggang Jimbun ketika ditemui mengulas program ini diadakan bertujuan menyampaikan rasa penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas di semua PPV termasuk di PPV Dewan Sukan Tatau. Dan sebenarnya program ini kita laksanakan melalui PPK, pihak Pertubuhan Peladang Kawasan Bintulu. Pihak PPK akan membeli hasil tani daripada petani-petani kita, petani small scale contoh dialah, kita petani yang kecil-kecil, kita bantu mereka untuk aktiviti pemasaran. Dalam masa yang sama, kita dapat membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka walaupun di dalam keadaan pandemik COVID-19. Selanjutnya, prihatin dengan masalah perparitan yang dihadapi penduduk kampung Haji Baki Blok C, Adun Batu Kitang, Lo Keciang, Turun Padang bersama pegawai bahagian kejuruteraan Majlis Perbandaran Padawan MPP bagi meninjau permasalahan tersebut pada Isnin. Tinjauan yang dilakukan mendapati tiada sistem perparitan yang teratur di sekitar rumah penduduk kampung Haji Baki Blok C sekaligus mengundang banjir kilat setiap kali hujan lebat. Justru bagi menyelesaikan masalah tersebut, Keciang yang juga pengerusi MPP telah membuat perbincangan dengan pegawai kejuruteraan MPP iaitu membuat lakaran pelan perparitan yang sesuai bagi penduduk kampung Haji Baki Blok C. Jelasnya beliau juga akan menggunakan dana projek transformasi luar bandar RTP untuk melaksanakan projek tersebut menerusi proses tender MPP. Berikut pula di Miri dengan penduduk di Dewan Undangan Negeri Dun Lambir diingatkan supaya terus mematuhi SOP semasa berada di luar rumah dan mendapatkan vaksin COVID-19. Adun Lambir Ripin Lamat berkata ini bertujuan mencegah penularan pandemik COVID-19 dalam masyarakat, khususnya varian Delta yang kini telah dikesan di Miri. Harap semua kawasan kita ini akan dapat vaksin. Ini untuk diri sendiri, jangan takut. Untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga kita. Jadi saya harap untuk kita di sini ambil vaksin ini. Yang belum daftar bagi nama. Kita akan ajukan nama ini kepada pusat vaksin, vaksin center supaya dapat vaksin. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program ziarah UKAS bagi kawasan Dun Lambir di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chunghua Tukau dan SJKC Chunghua Bakam. Sejumlah 100 buah keluarga dari kumpulan B40 yang terdiri daripada berbilang kaum tinggal di sekitar kawasan Tukau dan Sungai Raid Bakam menerima bantuan makanan. Manakala di Kabung, beberapa projek pembangunan telekomunikasi sedang dalam perancangan untuk dilaksanakan di kawasan Kabung dalam usaha meningkatkan kelancaran jaringan telekomunikasi di situ. Adun Kabung Muhammad Cik Kadir menjelaskan antara yang dirancang adalah pembinaan menara telekomunikasi dan juga beberapa kemudahan lain seperti pemasangan perkhidmatan Wi-Fi saluran 200 menggunakan teknologi satelit Very Small Aperture Terminal VSAT dan Sarawak Rural Broadband Network SRBN dengan teknologi Fixed Wireless Access FWA. Beliau menjelas demikian semasa melawat tapak projek berkenaan di Kampung Nyabur dan Metang Desa pada Isnin bersama pihak Sarawak Multimedia Authority SMA dan Sarawak Digital Economy Corporation SDEC. Ujarnya jaringan telekomunikasi yang lancar pada masa kini sangat penting dan amat diperlukan masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan luar bandar. Beralih dengan laporan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sarawak. Perjalanan selama 6 jam dari Pekansong menggunakan perahu panjang perlu ditempuh petugas pemberian vaksin untuk sampai ke pusat pemberian vaksin PPV di Klinik Kesihatan Nanga Cemanong di daerah Song.
Program suntikan vaksin COVID-19 untuk dos pertama di klinik tersebut dijalankan selama 2 hari bermula 24 hingga 25 Julai melibatkan 139 dos untuk penduduk Rumah Panjang Katibas Hulu. PPV Nangan Cemandong merupakan lokasi paling jauh untuk program outreach vaksinasi bagi daerah Song dan merupakan lokasi terakhir untuk melengkapkan suntikan vaksin dos pertama kepada penduduk di kawasan Hulu. Sementara itu, penduduk yang ditemui merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dalam memastikan mereka di pedalaman tidak tercicir dari menerima vaksin dengan mewujudkan program vaksinasi outreach. Mereka juga berharap penduduk lain tidak perlu was-was untuk menerima vaksin tersebut. Beri saya terima kasih ngagai bala sida hari upis pengerai rupia megak ngagai semua bala kami kebisik bejia dito. Jadi berketok kuya kita sebagai rakyat kita ada benua ulu tu ana takut sekali kita bejia sin. Laban kita bejia tu kena kita ngelindung kita impu lalu kena kita hidup ke kita impu laban kita kau gawa ke kilik kah pasar kah kita yang tadi bisik oleh ngagai pasar lalu pia anak sekali kita takut tu aku tuai rumah sa udah bejiksin abak di klinik Cemanuang dito nyalai kami saya terima kasih ngagai kerjaan ngagai perintah laban sidak ya udah jauh amat nganyuang ubat jiksin tu ngagai kami ke Hulu Katibas itu. Terima kasih ngagai perintah GPS. Terima kasih ngagai Abang Jo. Terima kasih. Aku merek besar ngagai perintah. Ki udah mantok, udah nulung. Merek pengelempung belanja ngagai kami rumah panyai. Tegal sedak ya nyadoang utainya Hulu kita. Merek peluang ngagai kami nak besar belanja me. Unua ngagai klinik kita ya karulu kami arile mudia ngagai klinik kita nak jauh nak ngena ungkus beratus-ratus ringgit. Mereka puji ngagai perintah udah taluak ke rakyat ke sino ke rakyat ngagai semua kami bak rumah panjai ke dulu sungai dito ukai dito baba menuai bukai pen baketok me atua sedaya nang semua belak debre penyenang ngau pengelempung bak pengawak tujuk bekisian to. Berai besar terima kasih ngagai perintah pusat lalu ngagai perintah negeri ngagai YB kami dito boleh ngatur pengawak utai ke baketok ngau mereka penyenang agai kami di Menua Hulu. Jadi aku harap ke kita semua belak datai megang bejek vaksin tu aku tu udah bejek dos ke pertama. Awak ke igi penyakit tu nau liang lekai agi Menua kita tu. Mereka besar terima kasih moga ngagai perintah. Laban ku dah ngajung tim sidak ya datai ngajung Hulu sungai kita bejek vaksin tu. Laban tik nak berkenya tusah nak kami dulu sungai tu nuran ke Suangkian ngambil jek vaksin. Jadi aku Tracy Ana Matthew hari rumah sapai Nangang Ranau Katibas Song udah nerima vaksin dos pertama. Jadi vaksin tu cukup mana damai kita ngambil tahu nagang IG penyakit COVID-19 sama-sama kita menerima cucuk vaksin tu kena jaga pengerai tubuh kita. Ngarap kita lah ngambil vaksin kedua, ngambil yang lengkap, ngau kita semua boleh jaga pengerai kita. Okey, ngajari aku, terima kasih. Sementara itu, pembukaan pendaftaran vaksinasi COVID-19 untuk remaja berusia 12 tahun hingga 17 tahun mendapat respon positif dan sokongan daripada orang awam yang ditemui kru unit komunikasi awam Sarawak UKAS di sekitar Kuching pada Selasa. Rata-rata mereka bersetuju golongan tersebut diberi suntikan bagi melindungi diri mereka dan berharap pihak kerajaan menyegerakannya bagi mengurangkan kadar jangkitan selain melindungi kelompok berkenaan. Nang bagus benar dak ya. Minyak ngayu ditegur pun sik nak jual nah. Dah nak jadi vaksin ke dak ya. Sekurang-kurangnya dapat je perlindungan adanya. Dah kelak mudah cari di vaksinnya madan kawannya. Ibu ngayu-ngayu datuk-datuk saknya tahu. Kami nak nyokong benar dak ya. Saat ini semua mendapat cepat lagi bagus bah sebelum si Daya masuk sekolah kian dah. Mudah-mudahanlah orang berkenaan yang semoga semua divaksin bah tak bagus bah. Dolok-dolok makai pun ada bah yang bercaca-caca biak pun bercaca bah. Tapi pun alhamdulillah bagus bah. Nang nyokong benar-benar daripada bervaksin nak takut kita bah. Mana nak.
Kami doa tu semoga COVID tu cepat habis. Nang susah amat ibadah ha. Oh. Lagipun kita pergi senai-senai susah kita. Nak berseken lah apalah. Macam dulu kan nyaman kita nana. Oh. Nang berdoa benar-benar bah mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita tu. Oh. Habis COVID tu. Nang perlulah ambil vaksin sebab kita si tahu nak biar pun mau bebas tu sih. Biar pun mau bebas macam orang dewasa. So, tidak perlu vaksin untuk tingkatkan herd immunization among community tu sih. So, perlulah untuk tidak ambil at least 3 dos pun dah okey dah. Semoga kerajaan mempercepatkanlah vaccination untuk biar atas 12 tahun and untuk warga emas paling penting lah. Sekian edisi malam bersama saya Fidak Yohanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.